Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Yang dihormati ahli jamaah masjid, seterusnya para imam, para bilal, para pemimpin masyarakat, seterusnya muslimin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Taala untuk sama-sama datang menunaikan solat di masjid secara berjemaah. Yang mana kita tahu bahawa galakan untuk sembahyang berjemaah ini sangat kuat. Dan sepatutnya kita mengambil ini sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi di zaman yang penuh cabaran ini. Baik, oleh kerana masa kita isyak kita akan berhenti, saya akan teruskan kepada pengajian kita ataupun perkongsian ilmu, mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama. Sebelum ini kita membincangkan berkenaan dengan bacaan isti'azah dan juga basmalah. Jadi kita masuk pada malam ini berkenaan dengan perkara yang baru, iaitu menyaringkan bacaan dalam rakaat pertama dan kedua solat jahriyah. Yaitu menyaringkan bacaan atau menguatkan bacaan dalam rakaat pertama dan kedua dalam solat jahriyah. Solat jahriyah ialah solat maghrib, isyak dan subuh. Itu solat jahriyah. Manakala solat zuhur dan asar dikenali sebagai solat sirriyah, iaitu kita baca perlahan. Baik. Menyaringkan bacaan dan memperlahankan. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa sunat menyaringkan bacaan solat subuh, maghrib, isyak, solat Jumaat, solat sunat 2 hari raya, solat tarawih dan witir pada bulan Ramadan. Bacaan solat yang diperlahankan pula adalah solat zuhur dan asar. Mengenai solat-solat sunat lain seperti solat witir pada bulan selain bulan Ramadan dan sebagainya, para ulama berselisih pendapat. Di sini saya bawakan pendapat ulama mazhab Syafi'i sahaja, sebagaimana yang disebut oleh pengarang kitab Al-Fatwa Al-Wahhab juzuk 1 halaman 41 hingga 42 sebagai memenuhi tuntutan pengalaman masyarakat setempat. Yang pertama ialah solat subuh, yang kedua 2 rakaat awal solat isyak, solat Jumaat, solat 2 hari raya, solat gerhana bulan, solat minta hujan, solat tarawih, solat witir pada bulan Ramadan, solat 2 rakaat kawah pada waktu. Dan dia juga mendalam memperlahankan bacaan dalam solat selain solat di atas, melainkan solat sunat mutlak di waktu malam. Bacaan hendak dibaca dengan suara yang sederhana, iaitu penyaringan yang antara suara perlahan dan kuat jika tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur, solat dan sebagainya. Dalam hal ini kita faham bahawa solat jahriyah ini imam yang akan baca itu kuat. Kalau kita sembahyang seorang pun malam pun kita baca kuat juga dalam seorang ini. Jadi dalam masa yang sama untuk makmum, bila imam baca di hadapan, kita jangan sekali-kali menguatkan bacaan kita melebihi had, kerana dia boleh mengganggu imam. Bermada makmum dia kena berhati-hati supaya jangan menjadi haram bagi dia solat itu. Berdosa bagi dia solat itu kerana dia menguatkan dalam solat sehingga mengganggu orang lain, menyebabkan orang lain tak boleh nak solat. Kuat saja. Dia sekadar dalam rukun ialah sekadar dia dengar sahaja. Macam kita kat takbir kan, Allahu Akbar, sekadar kita dengar. Boleh jadi orang sebelah kita, macam sekarang berjarak 1 meter, boleh jadi orang sebelah kita tak dengar apa, tapi kita saja yang dengar.
Jadi sah, tak ada masalah. Cuma yang tak sah ialah kita tidak membunyikan rukun, iaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar di sini sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, kita bukan angkat tangan tu. Allahu Akbar itu menyebut takbir. Allahu Akbar, bukan angkat tangan, bukan angkat tangan. Baik. Itu kita faham, kita dah bincang sebelum ini bahawa solat jahriyah dan solat sirriyah. Baik. Bagaimana pula dalam keadaan bacaan dalam solat qada? Dalam solat qada, adakah perlu dibaca perlahan ataupun kuat? Kerana kita faham qada sembahyang ni semua orang akan terlepas solat. Bermakna ada yang tertidur, bangkit lambat, ada berlaku pada diri kita. Bukan selalu, mungkin jarang-jarang. Benda ini tidak boleh kerana berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang panjang yang menceritakan bab berkenaan dengan perkara ini, iaitu bab berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat mengqada sembahyang subuh kerana terlepas, kerana keletihan. Hadis ini hadis panjang. Hadis riwayat Muslim. Saya baca maksud ya. Sebuah hadis iaitu riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata yang bermaksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana selesai pula daripada peperangan Khaibar, baginda pun berjalan pada satu malam sehinggalah baginda berasa mengantuk. Lalu berkata kepada Bilal, awasilah kami pada malam ini. Maka Nabi balik daripada peperangan Khaibar, letih sangat. Maka Nabi nak tidur keletihan. Peperangan bukan perkara yang mudah, membabitkan nyawa, bawa kuda, bawa pedang dan sebagainya, penat. Kemudian ya, Nabi kata kepada Bilal, awasilah kami pada malam ini. Bilal pun kemudiannya menunaikan solat dengan kadar yang beliau mampu dalam keadaan Rasulullah SAW dan para sahabat lain yang tidur. Mana Nabi dengan sahabat lain tidur, kecuali Nabi suruh Bilal yang berjaga. Apabila hampir waktu fajar, Bilal ni dia berjaga, bukan berjaga saja, dia sembahyang sunat. Dia sembahyang dan ibu keletihan juga. Apabila hampir waktu fajar, Bilal pun bersandar kepada haiwan tunggangannya sambil menghadap ke arah tempat terbitnya fajar. Bila sembahyang datang lama, bersandar dekat binatang tunggangannya sampai mukanya menghadap ke arah terbitnya fajar. Lalu bila berasa mengantuk, dalam keadaan sedang bersandar di haiwan tunggangannya, Rasulullah SAW tidak bangun. Begitu juga Bilal, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang bangun sehinggalah pukulan matahari terpancar ke arah mereka. Mana semua tidur belaka. Bilal yang ditugaskan oleh Nabi pun tidur, Nabi pun tidak terjaga, sahabat pun tidak terjaga. Dia ada hikmat peristiwa ini terjadi. Nanti kita bicara. Rasulullah SAW pun terjaga. Rasulullah SAW adalah yang paling awal terjaga dari kalangan mereka. Lalu baginda berasa terkejut dan berkata, wahai Bilal. Lalu Bilal pun berkata, sesuatu mengatasi aku dan turut mengatasi dirimu, wahai Rasulullah. Penat. Nabi penat, Bilal pun penat. Nabi sedar bila pancaran matahari terpancar ke arah mereka. Bila rasa panasnya matahari pagi, barulah terjaga. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, pimpinlah yang ini haiwan tunggangan. Lalu kesemua mereka pun membawa haiwan tunggangan mereka ke suatu tempat. Kemudian Rasulullah SAW berwudu dan mengarahkan Bilal untuk iqamah. Dalam satu riwayat yang lain menyebut bahawa Bilal azan. Yang ini dalam riwayat ini disebut bahawa Rasulullah berwudu dan mengarahkan Bilal untuk iqamah. Dan baginda seterusnya mengimamkan solat subuh bersama mereka. Sesudah melaksanakan solat, baginda bersabda, sesiapa yang terlupa untuk solat,
maka hendaklah dia menunaikan solat apabila dia mengingatinya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Ini riwayat Muslim, hadis yang ke-680. Kita akan pergi kepada perbincangan kita berkenaan dengan bacaan dalam solat qada. Tapi yang ini yang nak diterangkan ialah berkenaan dengan peristiwa Nabi dan para sahabat boleh terlepas solat subuh, tapi bukan selalu. Ini untuk pengajaran. Kalau kita melihat secara dasarnya, bagaimana Nabi itu boleh tertinggal, kekasih Allah boleh tertinggal solat subuh. Sebab itu dalam bab ini, perkara yang berlaku bukannya saja-saja ada hikmah dan pengajaran di sebaliknya. Yang pertama disebut di sini ialah hadis di atas menunjukkan kepada tuntutan melakukan qada solat yang tertinggal disebabkan tertidur atau terlupa, juga dianjurkan untuk dilakukan segera. Nak bermaksud bahawa bila kita tertinggal sebab tertidur atau terlupa, maka kita segera kena solat qada. Jadi dalam bab ini Nabi tertinggal kerana apa? Kerana tertidur. Jadi qada solat itu kena buat, bukan lepas begitu saja. Mana kita lagi dah kalau tinggal semayang lagi nak. Ini terlupa dan tertidur pun kena qada solat. Qada solat. Bahkan Nabi bila tertinggal dia semayang berjemaah juga, bukan qada seorang-seorang. Ini Nabi. Mana semayang berjemaah pun tidak tinggal. Bahkan qada solat pun bersama dengan para sahabat. Oleh kerana itulah Imam An-Nawawi rahimahullah apabila mensyarahkan hadis ini, beliau meletakkan di bawah tajuk bab qada solat yang terlepas dan tuntutan untuk menyegerakannya. Kesimpulannya bahawa apabila seseorang terlepas kewajipan solat fardu, maka wajib untuk mengqadanya, dan sekiranya dia terlepas sebab keuzuran, maka digalakkan untuk menggantikan dengan segera dan boleh dilewatkan untuk pendapat yang paling sahih. Yang keduanya nak beritahu di sini ialah yang pertama tadi pengajaran daripada hadis tadi, iaitu kita kena qada solat. Segerakan qada solat bila terlepas. Yang kedua ialah menunjukkan bahawa sifat basyariah, yakni kemanusiaan yang ada pada diri Rasulullah SAW. Nabi pun letih, Nabi pun keletihan, Nabi pun terlupa, Nabi pun tertidur sehingga terlepas waktu solat. Tapi janganlah pula kita ambil hadis ini pula kerana terlepas kerana tengok bola. Oh, minat sangat Liverpool, minat sangat Manchester United, minat sangat Chelsea, minat sangat suka itu dan ini, sampai terlepas solat. Nabi terlepas solat keletihan kerana apa? Kerana berperan di dalam Allah Ta'ala. Kita terlepas solat kerana tengok bola. Sama tak? Tak sama. Apa kaitan bola dengan kita? Jadi bermakna, oleh sebab itu dalam bab ini menyatakan bahawa Nabi ini adalah juga mempunyai sifat basyariah kemanusiaan seperti juga sahabat seperti manusia yang lain. Keadaan seperti ini berlaku pastilah berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tersendiri pada makhluknya. Perkara ini dapat kita lihat kepada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya as-salat falyusalliha idza zakaraha." Sesiapa yang terlupa solat, yakni terlepas solat disebabkan terlupa, maka hendaklah dia menunaikannya apabila dia mengingatkannya semula. Untuk itu kita memahami bahawa perkara begini pun pernah berlaku kepada Nabi disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan. Oleh itu bila kita mengalami perkara yang sama, mungkin dalam keadaan musafir, mungkin dalam keletihan, mungkin dalam keadaan kesakitan, kita terlupa, kita tertidur, ini ada jalan yang kita nak buat. Bagaimana? Qada solat. Jangan pula bila terlupa, sakit, dah kita tak nak semayang. Pasal apa? Oh, dah terlupa, dah terlepas. Ada tak pahaman begini? Ada. Bukan tak ada. Dan ada perbahasan ulama bab ini panjang. Tapi kita mengikut mazhab Syafi'i, maka kita qada. Lalu kalau saya dah tinggal lama, ustaz, macam mana? Ada dulu kisah artis terkenal, saya sebut nama lah. Artis terkenal, dia tinggal semayang. Dia kata dia semayang hanya bila masuk bila hari raya saja. Hari raya saja. Bayangkan ketika wawancara itu umur dia 40 dan 45 tahun dah. 45 tahun kata silap saya. Macam mana? Tanya ustaz, macam mana nak buat?
membahaskan bab ini juga ada beberapa pandangan. Di antaranya yang kita ambil iaitu qada sekadar kita mampu. Tapi jangan tak buat langsung pula. Sebab itu ada orang buat lepas sembahyang zuhur dia qada zuhur. Lepas sembahyang asar dia qada asar. Dia takut malu dan orang kata tadi dia buat qada kat rumah. Bila manusia mulut mana boleh tutup. Ada orang sembahyang asar kan. Lepas asar. Dia sembahyang lepas asar, kita kata ini tak belajar. Terus sembahyang lepas asar mana ada solat sunat lepas asar. Terang tapi sebab dia qada boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi janganlah pula menimbulkan fitnah pula. Buatlah kat rumah. Begitu keadaan dia. Jadi nak beritahunya betapa pentingnya qada solat. Buat sekadar kita mampu selagi kita tak meninggal dunia. Zaman 20-an dulu, zaman 30-an dulu, zaman 40-an dulu, ketika macam-macam punya kita gaya, macam-macam kita berkawan dan sebagainya. Mungkin kalau ada ketiga atau wasuah ketiga, kita qada. Walaupun kita tak pasti, kita qada. Ada peluang. Bila kita qada bermakna kita nak dekat dengan Allah Ta'ala. Kita nak rapat dengan Allah Ta'ala. Kerana semua penyesalan, penyelesaian ini ialah berkaitan dengan solat. Ada masalah dengan isteri, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan masyarakat, ada masalah dengan jiran tetangga, ada masalah di tempat kerja. Petuanya ialah solat. Petuanya ialah solat. Bila solat bermakna kita mengadu kepada Allah Ta'ala dalam solat kita. Kita mengadu direct kepada Allah Ta'ala. Ini tidak. Bila kita ada masalah, jumpa kawan tu, kita kepada kawan. Kawan pun bocor ke rahsia kita. Habis tersebar. Kawan pula yang masuk Facebook, Instagram, WhatsApp, lagi tersebar dengan dunia sekarang. Cara yang paling baik ialah dosa yang kita buat sendirian, kita yang cerita pada orang. Nak cerita pada siapa? Cerita pada Allah Ta'ala. Cerita pada Allah Ta'ala. Jangan cerita ke orang. Manusia tidak terlepas daripada dosa dan maksiat, cerita pada Allah Ta'ala. Sebelum subuh sembahyang 2 rakaat, paling tak boleh sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Tapi dalam masa yang sama juga, jangan pula kita mengharapkan supaya kita bangun sendiri pula subuh. Kita dah penat dah, letih dah dan sebagainya. InsyaAllah Allah bangun. Kena ada juga, kita ada usaha juga. Contoh, kita kunci jam kita. Kita buat alam dalam handphone kita dan sebagainya. Menunjukkan bahawa kita bersungguh untuk solat subuh keesokan. Tapi tak menjaga juga. Itu serah pada Allah Ta'ala. Usaha kita. Sebab nak tunjuknya bahawa sembahyang ini cukup penting. Cukup penting. Kita melihat sembahyang ini cukup penting. Orang boleh sembahyang berdiri, dia berdiri. Tak boleh sembahyang berdiri, dia duduk. Tak boleh duduk, dia mengiring. Tak boleh mengiring, dia terlentang. Tak boleh terlentang, dengan isyarat mata pun dia kena solat. Tak boleh isyarat mata, tak boleh berkelip mata dah. Dalam hati pun dia solat. Selagi dia sedar, selagi dia faham, selagi dia tahu. Mana nak menunjukkan bahawa solat ini cukup penting. Bahkan tak boleh guna air. Guna air, doktor kata bermasalah, pencerahan yang semakin teruk, patah tangan, aksiden dan sebagainya. Guna tayamum. Debu tanam. Tayamum. Debu tanam. Tayamum. Nak menunjukkan solat itu penting. Tak boleh juga pergi musafir. Ada solat kosong, ada solat jamak. Apa lagi? Tak boleh juga ada solat hormat waktu. Tak boleh juga. Macam-macam ada. Bermakna nak tunjuknya pada kita solat ini cukup penting. Kita sekarang ambil ringan. Letih sikit tak nak sembahyang. Penat sikit tak nak sembahyang. Alasan. Sama juga anak-anak sekarang. Tapi kalau main game, tengok TV tak penat. 2 jam pun tak ada masalah. Baca WhatsApp tak ada masalah. Dan kita lah orang pertama yang selalu masuk dalam grup WhatsApp. WhatsApp ni tak boleh nak kira faktor beriman atau tak beriman WhatsApp ni. Kalau dia beriman, apa yang masuk syurga ni? Kerana dia lah yang antara suka masuk WhatsApp berkaitan dengan hadis, Al-Quran, tapi di surau masjid jarang kita nampak. Tapi atas kita. Tapi kalau kita masuk dunia yang baik, tak ada masalah. Itu pahala bagi kita niat untuk kongsi dengan orang lain. Tapi kalau kita masuk dunia yang tak elok, kita dapat dosa sama, sekiranya benda itu tak pasti dan mengaitkan orang lain, sama-sama kita tanggung juga. Jadi kembali balik kepada kita ini, maka begitulah perkara ini juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang kita belajar pada malam ini ialah cepat masuk. Insya-Allah. 83.
Iaitu adakah Fatihah dan surah lain yang kita qada ni dibaca secara nyari atau perlahan dalam solat qada? Mana subuh kita terlewat subuh, kita nak baca kuat ke nak baca perlahan? Qada subuh tadi beriman. Baik. Menurut pendapat yang muktamad, bergantung kepada waktu seseorang melakukan solat qada tersebut. Pada waktu siang, bacaan ini dibaca secara perlahan, manakala pada waktu malam dibaca secara nyaring. Kadar kekuatan bacaan qunut dalam solat qada berlihat pada perbahasan sebelum ini. Baik, kita tunjuk di sini bahawa qada pun sama. Kalau kita qada zuhur, baca pun perlahan. Dan kalau kita qada isyak, boleh tak qada isyak siang ni? Boleh tak boleh? Boleh, tapi nak baca kuat dah. Sebab isyak pada waktu malam, siang ni pun kena baca perlahan. Begitu kan ada. Menurut hadis berkenaan dengan Nabi tadi, kita dapat memahami bahawa baginda menggantikan solat fardu subuh dengan melakukan sebagaimana perlakuan solat baginda setiap hari, iaitu dengan menyaringkan suara dalam bacaan solat subuh walaupun matahari telah meninggi. Mana Nabi buat solat subuh tadi walaupun matahari telah tinggi dah siang hari, tapi Nabi baca kuat. Sebagai jawapannya, ketika mengambil kata-kata Imam An-Nawawi, bila sebut Imam An-Nawawi di antara ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, ketika menguraikan hadis ini mengatakan ada di kalangan para ulama yang berhujah dengan hadis di atas mengatakan baginda membaca bacaan dalam solat qada subuh secara nyaring selepas matahari telah terbit. Pendapat ini adalah salah satu daripada dua pendapat para ulama kami, yakni dalam mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang paling sahih di antara kedua-dua pendapat ini ialah baginda membacanya secara perlahan dalam solat subuh tersebut. Ada pendapat lain dan pendapat dalam buku ini disebutnya pendapat yang paling sahih ialah baginda membaca secara perlahan dalam solat subuh tersebut. Kerana apa? Kerana waktu itu adalah waktu siang hari. Oleh itu lafaz hadis baginda lakukan setiap hari bermaksud perbuatan baginda pada waktu itu sama seperti perbuatan biasa yang baginda lakukan, iaitu pada malam hari dibaca secara nyaring dan di siang hari dibaca secara perlahan. Dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi pula berkata, dan ada pun solat yang telah luput itu, maka jika seseorang menggantikan solat malam yang luput pada waktu malam, maka dia perlu menyaringkan bacaan tanpa sebarang perselisihan para ulama. Jika dia menggantikan solat siang yang luput pada waktu siang, maka dia perlu memperlahankan bacaan tanpa sebarang perselisihan para ulama. Jika dia menggantikan solat siang yang luput pada waktu malam, atau menggantikan solat malam yang luput pada waktu siang, maka ada dua pendapat di sisi para ulama mazhab Syafi'i. Kedua-duanya disebut oleh Al-Qadhi Muslim, Al-Baghawi dan Al-Mutawalli dan para ulama selain mereka. Dan diambil kira adalah pendapat yang paling sahih, menyatakan bahawa perkara yang diambil kira dalam masalah ini ialah waktu solat ganti ditunaikan bagi menentukan kadar bacaannya yang perlahan atau nyaring. Pendapat ini disahihkan oleh Al-Baghawi, Al-Mutawalli dan Ar-Rafi'i. Pendapat kedua pula menyatakan bahawa perkara yang diambil kira dalam masalah waktu luput solat. Ini disebutkan oleh pengarang kitab Al-Hawi. Beliau berkata, tetapi ia akan menyebabkan bacaan dinyaringkan pada waktu siang dan dinyaringkan pada waktu malam. Sedangkan kaedah pengarang Imam Asy-Syirazi adalah berbeza dengan cara mereka kesemuanya. Sesungguhnya beliau menyebutkan bahawa bacaan perlu perlahan sama sekali. Ini ada pendapat ulama ketiga ini, tapi yang paling sahih, yang paling dipakai ialah mengikut pada waktu keadaan. Kalau siang perlahan, kalau malam baca dalam keadaan yang baik. Seterusnya kita masuk perkara yang seterusnya. Masuk bab yang seterusnya, iaitu sunat membaca surah yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat yang kedua. Ini pun penting juga imam memahami perkara ini, kerana
bila hendak menjadi imam, kita hendaklah mengetahui kaedah ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan makmum itu suka solat bersama dengan kita, supaya tidak ada perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita nak solat berjemaah tapi menyebabkan kita bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Baik. Dalam bab ini, sunat membaca surah yang panjang pada rakaat pertama dan pendek pada rakaat kedua. Surah yang sesuai dibaca dalam solat. Dalam kitab Sabil Al-Muhtadin, juzuk 1 halaman 208 hingga 209, pengarang mengatakan bahawa disunatkan untuk membaca surah dalam solat mengikut pembahagian berikut. Yang pertama, solat subuh. Solat subuh surah Mufassal yang panjang. Solat zuhur surah pendek daripada surah Mufassal yang panjang. Solat asar dan isya surah Mufassal yang sederhana panjang. Solat maghrib surah Mufassal yang pendek. Apa itu Mufassal? Apa itu Mufassal? Baik. Menurut Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi, Al-Mufassal berarti satu petunjuk terakhir daripada Al-Quranul Karim kerana banyaknya pecahan antara surah-surah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berkata lagi, bermula di awal surah Al-Mufassal iaitu surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surah 4 juzuk 26 seperti yang disahkan oleh Imam An-Nawawi dalam Daqa'iq dan lainnya. Katanya lagi kata Syekh Ibn Ma'an, surah Mufassal yang panjang iaitu daripada surah Al-Hujurat hingga surah An-Naba. Surah Al-Hujurat hingga surah An-Naba dikira sebagai surah Mufassal yang panjang. Mana surah An-Naba? Amma yatasa'alun, surah Abasa wa tawalla, surah An-Nazi'at ke bawah sehingga surah surah Mufassal yang panjang adalah surah Al-Hujurat hingga surah An-Naba. Amma yatasa'alun surah Al-Hujurat sehingga surah An-Naba dikira surah Mufassal yang panjang, digalakkan dibaca kita waktu subuh. Itu maksudnya. Surah Mufassal yang sederhana panjang ialah daripada surah An-Naba hingga surah Ad-Duha. Termasuk dalam surah An-Naba, surah Mufassal yang sederhana panjang, iaitu surah An-Naba, Abasa, An-Nazi'at, Al-Mutaffifin, Al-Balad, banyak semua sampai surah Ad-Duha. Tak silap saya ada 15 surah. 15 surah daripada surah An-Naba dan surah An-Naba hingga surah Ad-Duha ada 15 surah. Ini termasuk dalam surah Mufassal yang sederhana panjang. Mana surah Mufassal ini iaitu kita baca di mana? Solat asar dan isya. Solat asar dan isya. Sebab selepas solat asar ni kita nak cepat, terang, sederhana. Lepas asar ni nak butuh maghrib pula, kita ada masa sekejap ni. Kemudian ada surah isya. Surah isya. Kemudian dalam solat maghrib, surah Mufassal yang pendek, maghrib. Apa surah maghrib? Surah Mufassal yang singkat, yang pendek ialah daripada surah Ad-Duha hingga surah akhir Al-Quran. Maknanya waktu maghrib yang kita baca yang terbaik ialah kita baca daripada surah mana? Surah Ad-Duha sehingga surah An-Nas. Itu. Sebab apa? Kerana mungkin faktor dia nak cepat. Faktor maghrib itu singkat, ada 30 minit, 40 minit dah masuk isyak. Jadi imam baca surah pendek saja. Itu betul lah. Namun perlu diingatkan juga bahawa membaca surah panjang dan surah pertengahan daripada surah-surah Mufassal yang disunatkan bagi orang yang solat sendirian atau imam yang menepati faktor-faktor berikut. Baik. Dalam bab ini diterangkan juga ialah berkenaan dengan pemilihan pembacaan surah ini bergantung kepada kedudukan masjid. Bergantung kepada kedudukan masjid atau faktor masyarakat sekalian. Yang pertama disebut di sini ialah semua makmum ialah orang setempat dan kesemua mereka reda jika imam memanjangkan bacaan surah. Kalau imam baca surah tu, makmum tak ramai contoh. Ataupun makmum dah tahu dah, dia seronok imam ni baca panjang. Kalau imam ni baca pendek, dia tak seronok. Pasal apa? Dia seronok imam tu baca, dia boleh baca Quran, dia boleh dengar tajwid dan sebagainya, dia seronok. Itu syarat yang pertama.
Syarat yang kedua, solat berjemaah bukan didirikan di masjid yang terletak di tepi jalan. Mana baca surah panjang, tapi masjid itu tepi jalan. Orang lalu lalang, orang musafir singgah. Jadi bermakna menyebabkan ada musafir yang ingin melanjutkan perjalanan terhenti kerana apa? Imam baca surah yang panjang. Jadi makmum rasa tak selesa. Yang ketiga, tidak ada di kalangan makmum orang yang mempunyai kaitan dengan orang lain, seperti hamba yang mempunyai tugas terhadap tuannya. Sekarang tak ada lah, hamba ni tak ada lah sekarang. Kemudiannya isteri yang bersuami atau mereka yang bekerja mengikut waktu, sedangkan kesempatan yang diberi untuk solat tidak panjang. Mana kalau dia bekerja, imam baca panjang menyebabkan dia terlewat kerja, ataupun majikan yang lama, sedangkan dia niat dia memang nak solat berjemaah. Sebab itu imam kena faham. Sebab itu disebut perkara ini ialah 3 perkara ini boleh dibuat sekiranya masjid itu berada jauh daripada jalan, kawasan masyarakat setempat saja yang suka bacaan panjang, dan tidak ada yang mengikat makmum untuk balik awal. Saya tak ada masalah. Sebab perkara ini telah berlaku berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan qala wallahi ya Rasulullah inni la ata'akhkhar an salatil ghadati min ajli fulan mimma yutilu bina fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadd ghadaba minhu yawma'idh thumma qala inna minkum munafirina fa ayyukum shalla bin nas falyatajawwaz fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dhal hajah. Maksudnya daripada Abu Mas'ud bahawa seorang lelaki berkata, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah meninggalkan solat subuh secara berjemaah. Ada seorang sahabat, seorang lelaki berjumpa dengan riwayat yang bermaksud ini menceritakan bahawa dia beritahu kepada Rasulullah, dia bersumpah demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah meninggalkan solat subuh. Bukan meninggalkan solat subuh ni maknanya dia tak solat subuh, bukan. Dia tinggal solat berjemaah. Dia tak solat berjemaah kerana si fulan memanjangkan solat ketika mengimami kami. Kerana imam itu baca panjang sangat ketika kami jadi makmum. Lantas aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW begitu marah ketika memberikan nasihat daripada keadaan baginda pada hari itu. Baginda marah bila seorang mengadu pada Nabi berkenaan dengan dia tak solat berjemaah. Kenapa? Imam tu baca panjang sangat. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya ada orang dalam kalangan kamu hendak menjauhkan orang ramai daripada solat berjemaah. Sepatutnya solat itu, imam itu baca mengikut keadaan yang saya sebut tadi. Dan pendek itu bukan bermakna baca Qul setiap waktu, Qul a'udzu setiap waktu. Kalau makmum kata panjanglah, paling panjang dah baca semua apa? Inna a'tayna setiap waktu, inna a'tayna pendek benar. Tapi kalau Ad-Duha tu kata tak panjang juga, tak boleh lah, agak-agak lah. Tapi imam selang sendiri mengikut keadaan. Oleh itu, sesiapa dalam kalangan kamu yang mengerjakan solat dengan orang ramai yang ingin mengimami mereka, bila imam jadi makmum kepada orang ramai, tetapi berbeza yang saya sebut tadi, masjid ataupun surau berada dalam kampung yang jauh daripada orang ramai, ataupun kawasan setempat yang makmumnya suka imam baca panjang dan tidak ada masalah, kemudian tidak ada orang yang ada masalah dengan kerja, ada masalah keluarga dan sebagainya, maka hendaklah dia merengkahkan solatnya. Maka Nabi kata, imam dia kena rengkahkan solat bila makmum ini pelbagai. Sesungguhnya dalam kalangan mereka terdapat orang yang lemah. Orang lemah ni apa dia? Orang sakit, orang lemah. Orang tua, orang lemah. Dan
orang tua dan orang yang mempunyai keperluan, yakni hajat. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Hadis ini riwayat Al-Bukhari menunjukkan bahawa hadis ini adalah hadis sahih. Riwayat Bukhari dan hadis sahih. Bermakna imam kena faham bila mengimami ke sembahyang kena baca surah yang sesuai dengan kehendak makmum. Tapi pagi Jumaat Ustaz macam mana pagi Jumaat? Kerana disunatkan pagi Jumaat baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Ini tidak ada masalah. Ini kerana ada garakan juga, kerana ada pengecualian disebut oleh Nabi, iaitu solat subuh pada pagi Jumaat sunat dibaca rakaat yang pertama surah As-Sajdah dan rakaat yang kedua surah Al-Insan. Boleh baca. Tapi kalau makmum, kalau lama sangat tengok juga, bolehlah surah Al-Insan tu baca separuh. Bolehlah. Tak ada masalah. Tapi ini yang sunat. Tapi kalau tak baca surah As-Sajdah, tak ada masalah. Boleh sah. Ada satu tempat dimaklum pada saya lah. Berapa Ustaz bola hari Jumaat bukan nak baca surah As-Sajdah. Bila saya tanya balik, bukan imam tak nak baca, dia terlupa. Terlupa tak ada masalah lah. Kita tak nak baca. Ada setengah masjid tak tahu, ada setengah tempat, kalau tak baca surah As-Sajdah, surah Al-Insan macam seorang tak lengkap, macam tak sah salat subuh. Dia bukan begitu. Ya. Maknanya kalau tak baca surah As-Sajdah pun sah sembahyang. Tapi yang sunat ni, jangan sampai kita bergaduh pula. Sedangkan sembahyang subuh tak baca surah As-Sajdah pun sah, baca surah As-Sajdah pun sah, tak ada masalah. Cuma jangan bergaduh pula sampai kita bergaduh dengan satu sama lain. Tengok keadaan dia. Jadi kalau katakan baca As-Sajdah itu sunat, tak ada masalah. Itu lebih baik untuk keadaan dia. Seterusnya, ada pun surah yang dibuat itu. Jadi, saya masuk sikit lagi. Ada pun surah yang dibaca pada rakaat kedua ialah surah yang menjadi surah yang dibaca dalam rakaat pertama menurut tertib Al-Quran dalam masa. Dalam ayat saya katakan, yaitu imam ketika menjadi imam yang terbaik ialah dia membaca surah itu turutan. Bukan dibaca surah An-Nas kemudian dibaca surah Al-Duha. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah diikut turutan. Wadduha sampai ke bawah An-Nas. Tak kisahlah dia semua tu, tapi yang terbaik adalah ikut turutan dia. Bukan dilakor dan pergi ke atas. Tak. Ikut turutan. Lepas Al-Duha Al-Nashrah boleh. Lepas Al-Duha dia nak pergi keluar Allah pun boleh, tak ada masalah. Jangan lepas keluar Allah baca surah Al-Duha. Itu tidak turutan. Sembahyang sah dah. Sembahyang sah tidak ada masalah. Cuma yang terbaik, iman yang terbaik adalah dia memahami perkara ini. Dia memendekkan bacaan dalam solat mengikut kadar waktu. Memendek itu bukannya masuk, saya tekankan lagi sekali lagi, memendek bukan bermakna surah Al-Kausar tiap waktu, surah Qul Huwallah tiap waktu. Tidak. Yang saya sebut tadi ada 3 peringkat tadi. Ada 3 peringkat macam mana kita nak jadi imam untuk baca. Tapi untuk dalam keadaan masjid yang berada dalam jalan yang ada pengasihkan untuk musafir, tengok-tengoklah. Ada Nabi pun pernah memendekkan bacaan bila dia mendengar ada suara bayi yang menangis di belakang. Dia pendekkan suara, dia pendekkan bacaan. Kenapa? Jadi sembahyang tak khusyuk tengok bayi. Dan saya pernah terjadi pada saya, dia rekas cerita tadi, ini sambung. Dan ini bagi sambung kemudian. Pernah terjadi saya pergi ke hospital Teluk-Intan. Kita Teluk-Intan, saya sembahyang di surau. Kemudian saya sembahyang surau waktu maghrib. Sembahyang di surau waktu maghrib. Imam baca Masya Allah, memang puji, memang sedap imam tu baca. Yang Masya Allah imam baca panjang. Ketika saya sembahyang itu ada budak menangis. Saya ingat ke budak-budak menangis, imam tu ringkaslah bacaan. Sebab tak silap saya baca surah panjang, surah besar. Dibaca lagi. Allah Akbar, tak kosong untuk sembahyang. Budak tu menangis tu. Nangis. Imam tu tahu juga memang bacaan ni bagus, tapi dia tidak memahami situasi keadaan begitu. Sepatutnya Nabi pun bila ada bayi yang menangis belakang dia memendekkan bacaan. Imam yang baik ialah imam yang belajar memahami adab sebagai imam, ilmu sebagai imam. Dia memendekkan bacaan bila terjadi suatu perkara, contoh seperti bayi yang menangis di belakang.
Baru benda ini nampak cantik. Imam pun suka, makmum pun suka. Dia melihat benda ini ada gabungan, barulah orang ramai datang ke Jumaat untuk mengimarahkan masjid dan surau. Kita jangan syok sendiri. Bila kita rasa kita sedap baca, kita baca panjang, kita syok lagi. Orang sedap ni, orang puji aku ni, aku baca panjang, sedap lagi, lagu lagi, taranum lagi, bayati lagi, nawal lagi, ros lagi, hijaz lagi, sedap ni. Tapi bukan. Orang rumah pun kan butuh kita. Sebab apa? Manusia ni pun dia ada perasaan, dia ada dengan cepat, dia boleh hisap manusia. Sebab itu imam, belajar bab ini, imam kena faham supaya kita buat ambil jalan penyelesaian. Imam pun boleh baca dengan baik, makmum pun suka hati kerana imam memahami kehendak keadaan makmum supaya lebih ramai lagi datang ke masjid ke surau dalam keadaan kita belajar ilmu dan kita buat amalan ibadah ini, insya-Allah. Jadi sekali itu saja kuliah pada malam ini. Ada lagi sepatutnya, tapi sebab masa yang tidak mencukupi, saya puas sebentar lagi benar, kan? Tapi itu semua dengan Allah Ta'ala, masa itu Allah Ta'ala juga dengan terbukti. Dan itu semua dalam itu tak ilmu Allah Ta'ala. Sekadar bagi apa yang kita Allah Ta'ala yang perlu kita datang memahami saya sendiri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu